إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sambung macam kitab kita Ar-Rasul, para Rasul dan Risalah, dalam bab berita gembira berkenaan dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Injil, dalam kitab Injil. Pada kuliah-kuliah lepas kita bincangkan secara umum berkenaan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Injil juga, dalam ajaran Nabi Isa, dan sebelum ni ajaran Taurat. Kali ini dia memberikan maklumat yang lebih detail yang dibawakan nas-nas. Nas ni maksudnya teks lah, teks daripada kitab Injil itu sendiri berkenaan dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada bab iaitu berita gembira lainnya daripada Injil, ke surat, kalau buku saya ni 280, buku 241, bahasa Inggeris buku apa? 239. Okey, dekat. Injil Matius. Kalau bahasa Arab je Matta, Injil Matta. Kalau bahasa Inggeris je Injil Matius. Dalam Injil Matius disebutkan Yesus berkata kepada mereka, qala lahum Yesu' amma qara'tum fi fil kutub, tidak akan pernah kalian membaca dalam kitab suci, al-hajarul ladzi rafadahu al-banna'un haudha, batu yang para pembangun, iaitu yang pembuat bangunan, telah menolaknya. Pembangun tu maksudnya yang membina bangunan telah menolaknya. Rafadahu haudhan qad sara ar-ra'su zawiyah, batu itu telah menjadi kepala penjuru. Maksud apa kepala penjuru tu? Maksudnya kalau kita buat bangunan, lepas tu ada satu batu yang tak lengkap, batu tu lah yang terakhir, kalau kita letakkan dia melengkapkan bangunan tu tadi. Itu dia kata batu kepala penjuru tadi, ra'su zawiyah. Min qibali rabb kana hadha huwa ajibun fi a'yunina, ketetapan itu berasal dari Tuhan, mengagumkan di mata kita. Kalau kita baca sekali memang tak nampak lah kat mana Nabi Muhammad ni, tak sebut Nabi Muhammad pun. Kita baca juga nas yang kedua pula, kerana itu aku katakan kepada kalian, Jesus kata, Isa kata kepada dia, lidzalika aqulu lakum inna malakutallah nunzi'ukum, sesungguhnya kerajaan Allah akan direnggut dari tangan kalian. Wa yu'ta li ummatin ta'mal athmaruhu, dan akan diberikan kepada suatu kaum umat yang akan memetik buahnya. Maksudnya kerajaan dunia ni akan dicabut daripada kerajaan Kristian tu tadi, akan diberi kepada nabi atau kaum yang akan memetik buahnya. Tak clear lagi. Ayat ketiga pula, barang siapa jatuh di atas batu itu, ia akan hancur. Wa man saqata ala hadzal hajar yataraddad, ia akan hancur. Wa man saqata huwa alaihi yashiquh, dan barang siapa yang ditimpa batu itu, dia akan remuk dan hancur. Jadi batu apa ni? Dalam 3 ayat ni disebut kisah batu. Ayat pertama batu, ayat kedua batu, ayat ketiga batu. Batu ni batu apa? Jadi kata Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala, dia kata batu yang dimaksud dalam nas ini tidak lain adalah penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana pula batu ni boleh jadi Nabi Muhammad? Kan dia kata nanti ada satu batu yang menjadi pelengkap kepada bangunan. Yang batu ini mereka yang buat bangunan tu tak nak lengkapkan bangunan dengan batu tadi. Pelik lah. Kalau kita buat bangunan, kita mesti nak lengkapkan bagi cantik.
Tapi dalam nas yang Nabi Isa sebut ni, dia kata batu yang menjadi pelengkap kepada bangunan tadi tak diletakkan oleh pembuat bangunan. Dan siapa nanti batu tu, nanti umat yang akan datang dan akan mencabut kerajaan kamu, dan siapa yang jatuh ke dalamnya akan dihancurkan. Jadi batu apa ni? Jadi kata Syekh rahimahullahu ta'ala, batu tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pula Nabi Muhammad boleh jadi batu tu tadi? Isu dia, macam mana pula orang Islam boleh faham batu dalam Injil tu Nabi Muhammad? Sebab ada dalam Sahih Bukhari. Dengar ni. Sebab dalam Sahih Bukhari dan Muslim tercantum, ada sebut satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Jabir bin Abdullah Al-Ansari, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan hadis ni, inna mathali wa mathal al-anbiya'i min qabli kamathali rajulin bana baitan. Dengar hadis ni. Sesungguhnya perumpamaanku, contoh aku ni dengan nabi-nabi sebelum ni, seumpama macam ada seorang lelaki, dia bina sebuah rumah, bana baitan, fa ahsanahu, dia elokkan rumah tadi. Dia dah buat bangunan cantik-cantik, dia elokkan. Wa ajmalahu, dan dia mencantikkannya, mengelokkannya, mencantikkannya. Illa mawdi'a labinah, melainkan ada satu kawasan tu ada kosong pula, satu batu yang kosong. Min zawiyah, dibucu bangunan tu, dibucu rumah tersebut. Faja'alan nas yatufun, maka manusia semua berpusing-pusing kat rumah tersebut, mengelilingi rumah tu. Wa ya'jabuna lah, dan rasa kagum dengan rumah tersebut. Wa yaqulun, mereka berkata, halla wudi'at hadhihi labinah, kata mengapa rumah dah cantik, dah rupa dia elok, kenapa kamu tak lengkapkan rumah tu dengan satu lagi batu yang diletakkan pada rumah tu? Qala fa ana al-labinah, maka Nabi kata, akulah batu bata itu, al-labinah. Wa ana khatimun nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi. Sama tak macam Nabi Isa sebut tadi? Nabi Isa kata ada rumah, ada satu batu yang tak lengkap. Nanti bila batu tu datang, batu tu akan cabut kerajaan kamu. Baca sama macam hadis Nabi. Nabi kata, aku ni umpama batu yang tak dilengkapkan, patutnya letak pada bangunan nanti untuk melengkapkan. Maksudnya, kalaulah Yahudi dan Kristian menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni cerita pasal kalau, ni cerita pasal kalau, menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan jadi umat yang hebat sebenarnya. Yang ni lah yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah sendiri, ya? Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah, ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimu at-taurata wal injil. Al-Quran, buka surah Al-Ma'idah, surah Al-Ma'idah ayat buka surah Al-Ma'idah ayat 68, atau kita boleh baca daripada 65 lagi. Kita boleh baca ayat tu daripada 65. Cantik ayat ni. Jumpa tak? Jumpa tak? Allah Ta'ala kata dalam Quran, Akmal jumpa Akmal? Dah jumpa dah. Allah Ta'ala kata, walau, qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyiatihim wala adkhalnahum jannatin na'im. Kalaulah, di sini kita kata kalau, boleh pakai kalau, Quran pakai kalau. Ahli kitab itu amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa. Maksud beriman bertakwa ni, maksud iman dan takwa yang ikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Maksudnya, lakaffarna anhum sayyiatihim, nescaya kami akan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Apa kesalahan mereka? Kesalahan mereka memutarbelikkan Taurat, kesalahan mereka membunuh-bunuh para anbiya sebelum ini, kesalahan mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala adkhalnahum jannatin na'im, dan kami akan masukkannya ke dalam syurga yang banyak nikmat, jannatin na'im. Walau annahum aqamut Taurat, kalau mereka itu mendirikan Taurat,
wal Injil, okey, dan Injil, wama unzila ilaihim min rabbihim, dan apa yang diturunkan kepada mereka daripada Tuhan mereka. Okey, ini mereka lagi tau, mereka. Kalau mereka bukan lagi Quran tu tak? Okey, la akalu min fawqihim, mereka makan daripada atas mereka, wa min tahti arjulihim, dan daripada bawah kaki mereka. Maksudnya rezeki tu banyak, atas ada, bawah pun ada. Atas hujan, burung-burung, apa semua, dan di bawah kaki mereka seperti tumbuh-tumbuhan apa semua. Minhum ummatun muqtasidah, ada kalangan mereka tu umat yang bagus, muqtasidah, wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun. Tapi kebanyakan mereka itu ialah orang yang buruk amalan mereka. Tu 67 tak ada kena-mengena sangat. Kemudian 68, yang ni baru nampak arahan kepada ahli kitab. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Apa kata Allah Ta'ala? Qul, wahai Muhammad, katakanlah, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lastum ala syai'in, engkau orang ni tak ada benda sebenarnya. Kau orang tak ada nilai. Kamu tidak berdiri di atas satu nilai yang betul, satu kedudukan yang tepat. Hatta, sehinggalah kamu tuqimut taurata wal injila wa ma unzila ilaikum mir rabbikum. Jika kamu tidak mendirikan Taurat dan Injil dan apa diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu. Nampak tak? Tapi apa jadi? Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. Tapi apa jadi? Bertambah-tambah di kalangan mereka itu, kerana apa yang kepada kamu itu, mereka jadi tughyanan, jadi melampau, wa kufran. Fala ta'sa'al al-qaumil kafirin. Maka jangan kamu sibuk sangat di atas orang yang kafir tadi. Kat situ saya nak bawa poin apa dia? Kalaulah ahli kitab dia pegang pada Taurat dan Injil dan pegang dengan Al-Quran, nescaya mereka jadi umat yang hebat. Sebab dia ada dua kitab dah. Dia dapat satu lagi kitab, nescaya dia akan jadi umat yang hebat. Namun Allah Ta'ala tidak mentakdirkan ke atas mereka, kerana mereka itu, kerana kejahatan mereka sendiri, kedegilan mereka tak dapat benda ni. Sebab itulah Ibn Qayyim mengatakan, perhatikanlah perkataan Al-Masih dalam pemberitaan lainnya. Maksudnya Ibn Qayyim ni dia baca juga kitab Taurat, dia baca juga kitab Injil. Ulama kita dahulu memang tak ada ulama yang halang baca kitab Taurat dan kitab Injil. Tapi yang dihalang tu kalau kita tak ngaji akidah Islam, tapi sibuk nak ngaji comparative religion. Jadilah macam sebahagian sahabat-sahabat kami di UAE tu, saya sebut terang-terang UAE, akidah Islam Ahli Sunnah tak ngaji, tapi nak ngaji akidah comparative religion, baca apa semua. Lalu dia hairan jadi keliru, tak tahu mana satu akidah yang sahih. Sepatutnya dia ngaji akidah yang sahih, barulah ngaji kitab lain. Ibn Taymiyah rahimahullah, Ibn Qayyim, dia kaji Taurat dan Injil. Yang kedua untuk maqamir rad, untuk rad ke atas mereka, bukan untuk mengambil hidayah. Dengar ahli sunnah, ulama ahli sunnah membaca kitab Injil dan Taurat bukan untuk mengambil hidayah daripada kitab mereka. Al-Quran cukup sebagai kitab hidayah, tapi membaca mereka kitab tersebut untuk ar-rad, untuk menolak kebatilan yang terdapat pada agama mereka. Sebab itulah para masyaikh kita, Syekh Salih Fauzan Al-Fauzan, ditanya boleh tak kalau kita baca kitab-kitab Ahlul Dalal, kumpulan yang sesat, Al-Firaq Ad-Dallah, boleh tak kita baca? Kita kata tak boleh baca kitab. Dia kata tak boleh, dilarang membaca kitab-kitab Firqah Dallah. Contohnya Syiah, contohnya kitab-kitab orang kufar. Jadi kalau kita kata, oh tapi kita nak kaji ustaz, kita nak kaji dia punya kesesatan dia, kita kata kalau kamu tak cukup ilmu lagi, kamu tak menguasai Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran pun tak hafal, tafsir pun tak hafal semua, kuliah punya tafsir pun tak lepas-lepas lagi, Wadduha punya tafsir pun sampai sekarang tak lepas-lepas lagi, kemudian nak masuk dalam kitab orang kafir, nak baca kitab Taurat dan Injil, kemudian kononnya nak kaji, nak cari kesalahan dia, kita punya akidah yang betul pun tak dapat lagi. Sebab tu kata Syekh Salih Fauzan, dia kata kita ni kalau nak kaji kesalahan dia, kalau peringkat macam umur kita kaji daripada kitab ulama ahli sunnah yang dah rad ke atas mereka, yang menolak ke atas ajaran-ajaran, contohnya ajaran Kristian. Jangan kita pergi ngada-ngada buka sendiri website Kristian apa semua untuk konon-kononnya nak mengkaji cek kesalahan. Akhirnya syubhat itu akan melekat dalam dada kita, kemudian kita pula jahil, tak tahu kat mana nak cari untuk jawab rad tersebut, nak jawab syubhat tersebut.
Hari ini kita keliru. Ini jadi pada banyak anak muda kita sebab tak faham masalah ni. Tapi bila kita kata tak boleh, jangan baca, dia kata tengoklah ni orang Islam. Dia kata tengoklah ni tak bersikap subjektif, tak bersikap objektif. Alhamdulillah, objektif ke subjektif tak tahulah saya. Tak nak bersikap terbuka. Ilmu tu patut dia ambil di mana saja. Tak, ilmu dia ambil di mana saja daripada Quran dan sunnah Nabi SAW, bukan daripada kitab Injil dan Taurat dan lain-lain. Kau takkan Nabi SAW marah kepada Umar Al-Khattab. Takkanlah Nabi SAW marah kepada Umar Al-Khattab, sedangkan Umar Al-Khattab orang nombor 2 yang telah jamin masuk syurga. Al-Mulhamun, dapat ilham daripada Allah Ta'ala pula tu, yang dilantik menjadi khalifah yang kedua, yang dijadikan orang kepercayaan kepada Nabi SAW. Itu ketika dia membaca kitab Taurat, Nabi SAW kata, amutahawwikuna anta min al-Khattab, adakah kamu merasa ragu-ragu wahai Ibn Al-Khattab? Adakah kamu nak mencari hidayah pada sana sini? Tak. Sebab tu kita kata, kalau kita nak ngaji, nasihat saya lah, kadang semangat. Kalau sekarang dah ada tempat-tempat mengaji competitive religion sana, competitive religion sini. Sebab tengok semangat orang dakwah. Dia tengok orang Ibrahim Green dakwah dengan orang Kristian, tengok Ahmad Didat, tengok Zakir Naik. Bestnya aku nak jadi macam Zakir Naik. Ngaji akidah sahih dulu, ngaji kita bertauhid dulu, ngaji usul salasah dulu, ngaji akidah wasatiyah dulu, ngaji akidah tahawiyah dulu, faham. Sebab kamu nak bincang dengan mereka, orang Kristian, agama Kristian adalah agama yang menggunakan falsafah. Jadi kamu tak faham Islamnya akidah, kamu nak masuk dalam tu. Jangan terjun. Kalau kamu tak tahu berenang, nak terjun dalam laut tapi tak tahu berenang. Ini banyak orang dalam Facebook macam ni. Nak terjun dalam, nak rot sana, nak rot sini, nak jadi hero. Memang kita tak nafi semangat dia nak jadi hero tu. Nak jadi hero, pertahankan Islam, pertahankan sunnah. Namun from hero to zero, putih kata kan, dia tak jadi hero, dia merosakkan lagi. Macam baru-baru ni hadis tu sahih, dibawa oleh satu hamba Allah Ta'ala lah. Satu hamba Allah Ta'ala ni ma'ruf, dia bawa banyak benda bid'ah, tapi satu dalam ketika tu dia bawa hadis yang sahih, Sahih Bukhari. Namun ada sebahagian pemuda-pemuda kita yang bersemangat tapi tak ngaji, akhirnya kata hari ni palsu, hari ni dhaif, apa semua. Dah fitnah tu terkena kepada ahli sunnah. Balik tu kita diam lagi bagus. Kita tanya para masyaikh kita, guru-guru kita, barulah kita menjawabnya. Itu dari tajuk sikit. Maka engkau akan mendapatkannya. Maka Ibn Qayyim mengatakan, perhatikanlah perkataan Al-Masih dalam pemberitaan lainnya. Tidakkah engkau melihat, membaca dalam kitab-kitab suci, batu dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu, Al-Banna'un. Batu kita tengok yang sebelah kiri para pembangun kan, sebelah sini tukang-tukang bangunan. Tukang-tukang bangunan tu yang lebih tepat terjemahannya. Maka engkau akan mendapatkan yang selaras dengan sabda Nabi SAW, perumpamaan diriku dengan para Nabi sebelumku adalah seperti seorang laki-laki yang bangun sebuah bangunan. Ia memperbagus dan memperindah rumah tersebut, kecuali satu sudut yang belum terpasang sebuah batu bata. Dan orang-orang masuk melinggi rumah tersebut dan terkagum dengan keindahannya. Lalu mereka bertanya, mengapa batu-batu itu di tempat itu tidak dipasang sahaja? Beliau berkata, akulah batu-batu itu. Perhatikanlah perkataan Al-Masih, mengagumkan mata kita. Dan perhatikan perkataannya, sesungguhnya kerajaan Allah akan direnggut dari tangan kalian dan akan diberikan kepada suatu umat. Maksudnya kerajaan akan hilang, kerajaan mereka akan hilang, kemudian diberikan kepada satu kaum, iaitu kaum Nabi Muhammad SAW. Dan anda akan mendapatkan yang selaras dengan firman Allah, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh telah kami tulis dalam Zabur, sudah tertulis dalam Az-Zikr Lauh Mahfuz, bahawa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Hamba-hambaku yang soleh. Ini sama tak dengan kata-kata dia tadi? Al-Masih sama. Jadi ayat ni dalil bahawa orang soleh saja yang akan mentadbir alam ni. Itu kalau kita pelik orang yang nak memajukan negaranya tanpa memajukan agamanya. Okey. Begitu pula dengan firman-Nya, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard. Allah Ta'ala telah berjanji kepada orang yang beriman di kalangan kamu dan beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ard. Allah Ta'ala akan menjadikan kamu ini orang yang berkuasa. Yastakhlif, dia kata khilafah tu, akan menjadi kamu ini menjadi orang yang berkuasa di bumi. Naskah nas macam ini disebut pula dalam Injil Matius yang berikut ini. Faham tak hujah yang pertama tadi? Faham tak hujah yang pertama dalam poin yang pertama dalam buku ni? Iaitu tak faham.
Iaitu dalam poin yang pertama tadi, dalam Bible sebut nanti ada orang buat bangunan. Dalam bangunan tu dia tak sempurnakan satu batu. Batu itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Sebab ada hadis Nabi SAW yang sebutkan bahawa batu itu adalah Nabi Muhammad SAW. Adalah hadis yang sahih Bukhari dan Muslim yang kita sebutkan tadi. Ada yang baru nak cari muka surat ke? Masya Allah. Allah musta'an. Muka surat apa? Beritahu. 241. Lepas tu kita kata jangan terlambat. Ustaz terlambat tak apa. Suruh jangan terlambat. Ustaz terlambat, ya tak bagus lah. Bukan saya kata bagus, tak bagus lah. Tapi kalau anak murid yang terlambat, dia akan terlepas ilmu yang banyak dan dia tak faham. Berita ini mengisyaratkan kemunculan bawah pula. Naskah semacam ini sama pula dengan Injil Matius yang berikut. Aku katakan kepada kalian. Kena baca bahasa Arab ni, baru kita sedap. Kadang-kadang baca bahasa terjemahan Indo ni tak sedap. Okey. Naskah semacam ini juga disebut pula dalam Injil Matius yang berikut ini. Aku katakan kepada kalian, aqulu lakum inna kathirina sayatuna minal masyariqi wal magharib. Banyak orang yang akan datang dari sebelah timur dan barat. Wa yattaki'una ma'a Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub fi malakutis samawat. Mereka duduk makan. Bolehlah kita makan yattaki'un. Mereka duduk-duduklah. Mereka duduk bersama dengan Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub di kerajaan langit. Wa amma banu malakut fayatrahuna ila dhulmah al-kharijiyah. Adapun anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Hunaka yakunul buka wa sarirul asnan. Di sanalah akan terdengar ratap tangisan dan kertak gigi. Wa sarirul asnan. Maksudnya apa? Kertak gigi ni, dia akan mengetapkan giginya kerana kemarahan lah. Orang kalau marahkan dia geram. Itulah. Dia geram, dia ketakkan giginya. Nangis sambil ketakkan gigi. Nangis sambil geram. Apa cerita ni? Apa cerita buku ni? Kita baca huraiannya. Berita ini mengisyaratkan kemunculan umat Islam di masa mendatang dari belahan timur dan barat. Umat itu diredai dari sisi Allah bersama dengan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, iaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, serta orang yang saleh. Dan lelaki itulah teman yang sebaik-baiknya. Kemudian dalam kitab Al-Fariq disebutkan, wahai pengikut Al-Masih, jika engkau mahu bersikap adil, maka engkau pasti akan mengakui bahawa orang yang akan datang dari belahan timur dan barat itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalian adalah orang yang diajak bicara dan hadir pada waktu itu. Al-Masih mengkhabarkan tentang suatu kaum yang akan datang di kemudian hari, dan ia telah mencampakkan kalian dengan perkataannya, sedangkan anak-anak kerajaan itu, maksudnya anak-anak kerajaan yang dulunya, kerajaan Kristian apa semua tu telah ditolak. Kenyataan semacam ini juga dalam Injil Yohanes. Yesus berkata kepada wanita itu, percayalah kepadaku wahai perempuan, saatnya akan tiba bahawa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Jerusalem. Maksudnya apa? Naskah ini mengisyaratkan bahawa akan muncul agama baru dan pusat agama itu akan berpindah dari Jerusalem. Juga mengisyaratkan pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Kaabah Al-Musharrafah, iaitu kiblat pemeluk agama baru Islam. Hal ini dibenarkan oleh firman Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Itu poin dia, gariskan. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Kami melihat wajahmu wahai Muhammad sering menengadah ke langit. Maksudnya apa? Masa sebelum Kaabah itu ditukar daripada Baitul Maqdis ke
Kaabah, apalah, kiblat. Kaabah ditukar pula. Ayat saya kiblat ditukar daripada Baitul Maqdis ke Kaabah. Nabi SAW selalu memohon kepada Allah Ta'ala agar ditukar kiblat tersebut. Sebab apa? Sebab tak seronok bila kita ngadap, orang Kristian pun ngadap, orang Yahudi pun ngadap kat situ. Sehingga kan orang Yahudi dan Kristian pada masa itu selalu dia kata, tengok orang Islam, dia pun ngadap tempat kita juga. Tak nampak sangat, tak boleh, tak ada dia punya kiblat sendiri. Orang munafik pun kata benda yang sama juga. Tengok orang Islam sama je dengan orang Yahudi dan Kristian, tiru je. Jadi bila keadaan macam tu, Nabi Muhammad SAW rasa tak sedar hati. Jadi selama 16 bulan atau 18 bulan nak sampai ke Madinah tu, maka Nabi sentiasa mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala menukarkan kiblat. Itu maksudnya, kami tahu, kami melihat wajahmu wahai Muhammad menengadah ke langit, memohon kepada Allah agar ditukarkan kiblat. Lalu Allah kata, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi, engkau suka wahai Muhammad. Nampak tak? Maka fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ini jadi khilaf di kalangan ulama ni, kataan syatra tu. Syatra ni apa maksud dia? Atau ada sebagian ulama kata tak, kita tak semestinya kena macam 100% tepat. Kalau kita menghadap tu mesti kena. Jadi arah pun cukup dah. Ini berlaku ketika, ya, siapa kalau ingat lagi 3-4 tahun lepas, kita buat majlis buka puasa dekat KJPA. Lepas tu Ustaz Rasul kata, macam ni boleh dah, biar straight je lah. Sebab kiblat sebenarnya sengit sikit, ya. Jadi Ustaz Rasul kata, kita straight kat sini, jadi orang ramai boleh sembahyang, tak payah kiblat sengit. Ustaz lain kata tak, kita kena ikut macam ni, ini kiblat sebenarnya. Ustaz Rasul kata tak, syatral Masjidil Haram, arah je, bukan semestinya tepat Masjidil Haram, arah Masjidil Haram. Masjidil Haram lah mana? Timur, arah ke timur lah. Wallahu a'lam bissawab. Wal rajih, pendapat yang rajih ialah arah yang tepat lah kalau boleh, mampu. Itu hadis Al-War bin Yuhannas tu, yang Nabi suruh ngadap betul-betul tepat, yang Nabi, ketika Nabi hantar ke Yaman tu. Barakallahu fiikum. Jadi kat situ tak kisahlah, itu masalah fiqah. Wa haitsu ma kuntum, dari mana saja kamu berada, fawallu wujuhakum syatrahu, maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya. Dalil bahawa solat kena menghadap kiblat. Ini point dia. Kita bukan cerita pasal kiblat, bukan kelas fiqah ni. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Ini point yang kita nak. Dan sesungguhnya orang yang diberi kitab itu mengetahui bahawa itu adalah benar dari Tuhan mereka. Maksudnya orang ahli kitab tahu sebenarnya pemindahan kiblat ni betul sebenarnya. Datang dari mana benda tu betul. Ada nas yang kat atas Injil Yohanes tadi tu lah, yang kamu tidak akan menyembah, tidak akan menghadap lagi ke gunung di Jerusalem ini, kamu akan menghadap ke tempat lain. Seperti kita kata, ya'lamun annahu al-haqqu min rabbihim. Sebab itulah orang Yahudi dan Kristian sebenarnya dia tahu penukaran kiblat ni. Bila tukar kiblat, dia kata, kenapa tukar? Dia bertikai hasadan. Orang munafik pula tak puas hati, kenapa kamu tukar? Sebab kami dah tak ada modal lagi nak kutuk kamu. Mengatakan kamu ni ikut orang Kristian dan Yahudi. Ini dalil bahawa kita ni tak boleh tasyabuh dengan orang kafir, walaupun dari segi kiblat. Tak boleh bertasyabuh dengan orang kafir walaupun dari segi kiblat. Bagaimana kita jangan mengkiblatkan Jerusalem dalam salat, maka janganlah kita mengkiblatkan orang kufar dalam sikap, cara hidup, gaya, peradaban dan seterusnya. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Allah Ta'ala tidak ghafil, tidak akan lalai daripada apa yang mereka lakukan. Pada mulanya kaum muslimin menghadap ke arah Baitul Maqdis dalam salat mereka, lalu turunlah ayat yang mewajibkan mereka menghadap Baitullahil Haram, Makkahul Mukarramah. Dah selesai. Itu dalam Injil Matius. Injil Lukas pula, Masya Allah, dibaca semua ni. Kita malah nak baca. Injil Luqa, bahasa Arab panggil Injil Luqa. Penulis buku Injil
Wassalib, al-Injil wassalib menyebutkan bahawa dalam Injil Lukas bab 2 ayat 14 tertulis alhamdulillahi fil a'ali wa 'alal ardi islamu walinnasi ahmadu. Masya-Allah. Para malaikat itu berkata segala puji bagi Allah di tempat yang paling tinggi, dan di bumi adanya Islam dan manusia memiliki Ahmad. Akan tetapi para penterjemah menyelewengkan terjemahannya dalam Injil dengan naskah berikut ini. Biasalah mereka kan mengubah kitab. Al-majdu lillahi fil a'ali wa 'alal ardi salam. Islam jadi salam. Wa bin nasil masarratu. Para malaikat itu berkata kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Masya Allah. Dia ubah. Penulis buku tersebut menyatakan bahawa terjemahan yang benar adalah sebagaimana yang disebutkan olehnya yang awal tu. Penulis tersebut mengatakan ada dua kata yang terdapat dalam bahasa aslinya yang maknanya belum diketahui oleh siapa pun secara sempurna, sehingga dua kata tersebut tidak diterjemahkan sebagaimana mestinya seorang yang terdapat dalam bahasa klasik dari bahasa Suryani. Dua kata tersut kata ayurini atau ayarini, yang diterjemahkan dengan makna as-salamah, keselamatan dan kedamaian, dan kata ayudikia, benda ni yang diterjemahkan dengan makna husnul ridha. Kata pertama yang menjadi tema utama pembahasan adalah ayurini, yang diterjemahkan dengan kalimah salamun salamah masalamah, iaitu kedamaian, keselamatan dan perdamaian. Penulis kitab Injil wassalib berpendapat bahawa terjemahan yang benar dari kata tersebut adalah Islam. Dan pada halaman 40 kitab tersebut ia menyatakan sudah dimaklumi bahawa kata Islam mempunyai makna yang luas. Apa maksud Islam? Apa maksud Islam? Dari segi bahasa lah. Kata Islam dari segi bahasa boleh ambil daripada dua kata asal, iaitu apa dia? Salima yaslamu, iaitu selamat, sejahtera. Betul bahasa Arab panggil orang yang elok, okey, salim dia panggil. Orang yang salim. Orang nama salim kan, bukan salam tu lain. Salim. Salim maksudnya apa? Yang sejahtera, yang elok, tak ada apa rosak, cacat, tak ada apa, salim. Itu datang perkataan Assalamualaikum, sejahtera ke atas kamu. Yang kedua perkataan Aslama. Aslama maksudnya tunduk. Islam, kata asal yang kedua adalah perkataan Aslama. Aslama maksudnya apa? Tunduk, patuh, merendahkan diri. Itu maksudnya Aslama. Lepas tu dia kata apa? Sudah dimaklumi bahawa kata Islam mempunyai makna yang sangat luas. Kata ini mencakupi makna yang terkandung dengan lafaz as-silmu, as-salamu, kedamaian, lafaz al-musalamatu, as-sulhu, perdamaian, dan lafaz al-amnu war-rahatu, aman dan nyaman. Kata Islam juga mengandungi makna dan penafsiran lain yang lebih luas dan luas daripada itu. Dan kata Islam lebih kuat bentuk kata dan maknanya. Akan tetapi perkataan para malaikat tersebut al-ardi salamu tidak benar jika diartikan dengan kedamaian dan perdamaian secara menyeluruh. Seluruh makhluk, terutama makhluk hidup, terlebih lagi manusia yang tinggal di kampung kecil bernama bumi ini, sesuai hukum alam dan hukum-hukum sosialnya, tidak dapat lepas daripada peristiwa situasi yang dilematik, serta seperti adanya perselisihan, peperangan dan pertikaian. Apa maksud poin penulis ini? Dia kata kalau kamu terjemahkan Allah Ta'ala itu mulia di tempat yang maha tinggi, dan manusia itu damai sejahtera di bumi, tak kena. Sejak bila pula manusia ni damai sejahtera di bumi? Manusia damai dan sejahtera ke di bumi? Mana ada sakit, susah, perang, ekonomi, minyak naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun, kejap naik. Agak GST lagi. Bukan saya kata saya tolak GST, saya kata GST je lah. Kan benda ni semua harga naik, apa macam-macam lah. Jadi barakallahu fikum. Jadi benda ni semua tidak menjadikan manusia ni tunduk selesa dekat. Sebab tu kita dah dengar dulu kan, pada buku yang pertama dalam buku siri buku ni, buku nombor 1, awal-awal tu dia ada syair tu.
syair yang dibuat oleh seorang Arab ni. Dia kata maksud dia, ke mana aku nak pergi, maksud dia. Kenapa, why, kata. Dia kata kalaulah hidup ni satu benda yang seronok, benda yang elok, tapi kenapa kita ni, aku rasa tak seronok pun dalam dunia ni, susah. Sentiasa bertemu dengan dilema, bertemu dengan masalah. Tapi kalau kematian tu lebih selesa daripada kehidupan, kenapa kita semua takut mati? Tak semua kita mati bunuh diri je selamat. La adri, syair kata, syair la adri, adakah di depanku lagi bagus ataupun apa yang telah lepas tu lagi bagus? Jadi dia kata, aku la adri, aku tak tahu. Adakah aku ni dikontrol oleh orang ataupun aku ni orang yang bergerak sendirinya? Kalau aku dikontrol oleh orang, kenapa tak semua benda aku boleh buat? La adri, aku pun tak tahu. Ini soalan-soalan ni banyak yang tak boleh dijawab. Antaranya kesusahan yang kita hadapi setiap masa di dunia ni. Yang kadang-kadang sampai orang sakit kanser, tengok kejap-kejap ayah meninggal hari ni, minggu ni berapa banyak sahabat-sahabat kita, ustaz-ustaz kita musibah. Ustaz Ali dengan demamnya, dengan mak mentua dia meninggal. Ustaz Ali mak mentua dia baru meninggal semalam. Lepas tu ada sebagian ustaz kita yang lain, ada sebagainya ditimpa dengan musibah-musibah yang lain. Ada seorang sahabat saya pula, isterinya Ustaz Ezri, apa kena Ustaz Ezri kenal? Ustaz Ezri Fahmi, isteri ni pula ada masalah nak melahirkan anak apa semua. Masya Allah. Jadi kita kata bumi ni bukan tempat yang selesa, tak seronok lah bumi ni. Kalau makan sedap pun sikit perut, lepas tu betul tak? Sikit perut kita tak jumpa toilet, jadi seksa tak jadi ternikmat lah, jadi seksa. Baru-baru ni sahabat saya nak pergi cuti di Pahang, di Cerating, highway ada lori terbalik 5 jam nak atas highway. Tak jadi seronok dah jadi satu penyiksaan. Dalam nak pergi bersuci tu pun dah terasa terseksa. Bukan seronok, terseksa. Jadi kita kata bumi ni bukanlah tempat kedamaian sebenarnya. Satu Imam Ahmad kata bumi ni bukan tempat berehat. Jadi terjemahan buku ni, dia kata bila alal ardi salamu, di atas muka bumi inilah manusia semua duduk dalam sejahtera. Dia kata tak tepat, takkanlah bumi ni tempat yang sejahtera, melainkan setelah nanti pemerintahan Islam. Lepas tu dia kata terjemahan ni kurang tepat, sebab bumi ni ada peperangan, pertikaian dan masing-masing macam-macam perkara. Maka mustahil manusia bisa hidup di muka bumi ini dengan kedamaian dan perdamaian secara menyeluruh. Kemudian penulis pula menguatkan argumennya dengan mengatakan, dengan perkataan Al-Masih, jangan kamu menyangka bahawa aku datang untuk membawa damai di bumi ini. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Apa maksud Jesus ni? Maksudnya akan perangi orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Sebab tu kita kata orang Kristian ni sibuk cerita pasal jihad apa semua. Dalam Bible pun dah kata Aku datang bukan nak bawa kedamaian, aku nak bawa, melainkan aku nak bawa pedang, kata Nabi Isa AS. Ia juga menguatkan argumen dengan perkataan Isa yang lain, Al-Masih yang lain, aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku menyangka bahawa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Kamu menyangka bahawa aku datang untuk membawa damai ke bumi. Bukankah kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Sama lah. Sebab apa bertentang? Sebab apa bertentang? Sebab apa kata Nabi Isa, aku tak bawa perdamaian, aku bawa pertentangan? Sebab apa? Sebab Nabi Isa kata aku bawa pertentangan, bukan perdamaian. Ya, maksudnya hak dan batil akan sentiasa berperang. Mana boleh kita berdamai dengan orang kufar ketika dalam peperangan? Maksudnya masalah tu bahaya tu kan, masuk video ni kan, dia kata Ustaz Inuh ni ISIS, habis. Maksudnya dalam peperangan dengan orang kafir, ketika dalam peperangan kan, kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan musuh orang kufar apa semua. Ini sama juga dengan ayat yang Nabi Ibrahim baca kan, Nabi Ibrahim sebut yang berkenaan dengan Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim tu, yang kata wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan sekarang terzahirlah antara aku dan kamu permusuhan. Memang Islam dia bawa kedamaian. Orang kata Islam is peace religion, betul. Peace kalau kamu patuh pada perintah Allah SWT, itu je konsep dia. Bukannya peace dengan maksud kamu kufur kepada Allah, kamu duduk minum arak sana sini, kamu berzina sana sini, kemudian kamu nak harapkan peace daripada Allah Ta'ala. Mustahil.
Ada setengah orang yang bersikap apologetik terhadap Islam ni, sikap kononnya apa untuk Islam ni garang sangat apa semua. Dia tak, Islam ni perdamaian, tak apa, biarlah mereka minum arak pun, yang penting damai. La haula wala quwwata illa billah. Memanglah segi asas dia boleh minum, tapi tak boleh minum secara zahir macam tu. Bolehlah mereka nak buat maksiat, tapi bukan kata boleh. Maksudnya dia nak buat maksiat diam-diam, bukan terzahir di hadapan orang Islam yang lain. Lepas tu kita jangan jadi macam setengah orang yang macam ada fikrah liberal, Islam liberal ni. Bukan Islam liberal, tak layak pakai Islam. Fikrah liberal menganggap bahawa tak, Islam ni agama yang damai, biarlah mereka melakukan kekufuran di hadapan Allah Ta'ala, tak ada masalah. Ini kita kata-kata yang tak benar, tak tepat sekali. Dengan demikian, terjemahan di atas tidak selaras dengan risalah Al-Masih dan sabda-sabdanya. Terjemahan yang benar adalah alal ardi islamu, di atas muka bumi ini ada Islam. Selain daripada itu, penulis buku tersebut mendapat bahawa kata ayadukia ini bahasa Ibrani lah. Memanglah kita tak tahu ayadukia atau apa dia. Bermakna Ahmad, bukan al-masarrah ataupun husnul ridha seperti yang diterjemahkan oleh pendeta. Itu masalah kitab Bible. Masalah kitab Bible apa dia? Tak tahu bahasa asalnya apa. Tak tahu bahasa asalnya apa. Memang kita boleh kata kitab Bible asalnya Ibrani, tapi mana yang Ibrani, mana Injil yang Ibrani itu tak ada. Yes, mana Injil yang dalam Ibrani? Kalau ini Suryani, kalau Injil Suryani, kalau Taurat Ibrani. Suryani bahasa Syam lah. Mana yang asal? Lepas tu akhirnya dia kata telah dijumpai satu Bible yang warna hitam yang terbakar tu, yang dia kata bahasa asal dia. Kemudian Bible yang ada sekarang ni semuanya terjemahan semata-mata kepada bahasa, tak ada langsung teks yang asal. Maksudnya Islam, ulama Islam melarang kita menterjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu yang tak ada teks Arab dalam buku tersebut. Tak boleh. Faham tak? Macam kitab bacaan yang Kasih Ahmad tu, kan? Kitab tu semua dalam bahasa Melayu, tak ada langsung teks Arab. Para ulama kita larang kita buat macam tu. Takut-takut nanti yang asal yang bahasa Arab tu hilang, lalu manusia akan tidak berpegang pada teks asal. Lepas tu Allah Ta'ala telah menjadikan Islam ini agamanya dipelihara dalam bahasa Arab. Macam mana terjadi khilaf dalam terjemahan dan tafsiran, teks Arabnya sama. Oleh sebab itu, bila berlakunya debat antara Ahmad Didat dan seorang nama dia apa, Allah musta'an, dia orang Arab, Padri yang berbangsa Arab. Dia kata kenapa dalam terjemahan ini Tabari lain, Ibn Kathir lain, tafsiran dia ambil Saudi punya terjemahan lain, Abdullah Yusuf Ali terjemahan lain. Sekali ulama kita jawab senang, itu terjemahan, perbezaan terjemahan, namun teksnya tak berubah. Nanti kita kena bagi faham orang Islam ni, kadang-kadang dia pun tak faham. Ustaz, kenapa lain-lain terjemahan dia berubah sedangkan Quran tu satu? Dia kata, maksudnya dia tak faham. Dia tak faham ilmu terjemahan, ilmu tafsir. Dan para ulama kita pun kalau berbeza dari segi tafsir, ulama salaf dia tak akan berbeza khilafut tadad, takkan. Maksud khilafut tadad iaitu para ulama kita tidak akan berbeza yang menyebabkan perbezaan itu dia bertembung berlainan maksud. Dia panggil khilafut tadad. Khilaf ni ada dua. Satu dia panggil khilafut tanawwu', khilaf dari segi cara, bentuk. Asas dia sama tapi bentuk dia berbeza, tanawwu'. Yang kedua dia panggil khilafut tadad. Khilafut tadad itu khilaf yang maksudnya bertembung, yang tak boleh kita join makna dia. Dalam Al-Quran ada khilafut tanawwu' tapi tak ada khilafut tadad. Faham maksud saya? Contoh, kita buka surah Al-Fatihah, terjemahkan ihdinas siratal mustaqim. Terjemahan kita apa? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tafsir dia apa? Kami jalan yang lurus Islam. Sebagian tafsir kata Al-Quran dan Sunnah. Sebagian salaf kata Abu Bakar As-Siddiq. Sebagian kata Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab. Sebagian kata jalan salaf. Sebagian kata ihdinas siratal mustaqim itu Sunnah. Dia kata Islam. Satu kata Islam,
satu kata Quran dan Sunnah, satu kata Abu Bakar Siddiq dan Umar, satu kata Salaf. Ada berapa terjemahan? 4 tafsir. Saya kata ini tafsiran tadad ke tanawwu'? Faham ke? Faham ke cerita saya ni? Soalan tu difahami tak ni? Macam khayal semua. Tadad ke tanawwu'? Tanawwu', bukan tadad, tak bertembung. Sebab Islam tu ialah Quran dan Sunnah. Islam Quran dan Sunnah. Salaf tu, Salaf ikut Quran dan Sunnah. Abu Bakar Siddiq dan Umar, Abu Bakar Siddiq dan Umar itu Quran dan Sunnah, dan mereka ikut akidatus salaf salih. Jadi sebenarnya tak bertemu. Dalam muqaddimah tafsir Ibn Kathir kata, dan sebahagian orang yang jahil terhadap tafsiran ini menyangka bahawa perbezaan dalam kitab tafsir ini adalah perbezaan dari segi perbezaan khilafut tadad yang bertembung. Tidak, mereka hanyalah khilafut tanawwu'. Ini khilaf tu apa? Khilafut at-tanawwu', khilaf jenis. Sebab ada sebagian ulama' bila ditafsirkan satu benda tu, ditafsirkan dengan contoh. Contohnya, waf'alul khair, lakukanlah kebaikan. Baik tu apa? Sebenarnya salah kata baik tu buat baik kepada mak ayah. Sebenarnya kata baik tu iman kepada Allah. Maksudnya dia terjemahkan baik tu dengan contoh kebaikan. Dan seterusnya nanti kena ngaji kitab tafsir lagi lah, insya-Allah. Penulis juga mengatakan bahawa kata uduku'ah, benda tu dipakai untuk makna ar-raghbah, bayanul fikri, asyauqul al-ijtihad, alhamdu, dan seterusnya, kedamaian, pujian, apa semua. Dan berikut adalah kata-kata adjektif, sifat yang betul-betul dia kata akar duksa. Ini bahasa Ibrani lah. So, hamdun, mahmudun, mamduhun. Ini tak payah baca, tak apalah, sebelah pula. Maksudnya penulis tu petikaikan terjemahan dalam kitab Bible tu. Terjemahan dia, penelita-penelita ni pada ni terjemahan ikut sedap je lah, maksudnya. Yang ketiga, berita gembira Injil Barnabas pula. Injil Barnabas memuat kabar-kabar gembira jelas mengenai kedatangan Rasul terpilih Nabi Muhammad SAW. Di antaranya pada muka 161 disebutkan Allah Ta'ala berfirman, bersabarlah wahai Muhammad. Dan pada halaman disebut sesungguhnya namanya yang diberkahi adalah Muhammad. Pada halaman yang sama juga disebutkan, ya Allah, utuslah Rasulmu kepada kami, wahai Muhammad, kemarilah dengan segera untuk menyelamatkan alam semesta. Maksud dalam Injil Barnabas memang disebut nama Muhammad tu, memang sebut nama Muhammad. Habis tu kenapa orang Kristen tak percaya Nabi Muhammad juga? Kita baca bawah tu. Tidak diragukan lagi bahawa Injil Barnabas adalah satu Injil yang sudah dikenal pada masa yang lalu. Nama kitab ini pun telah disinggung dalam kitab-kitab abad kedua dan ketiga Masihi. Sedang itu tidak disebut lagi hingga ditemukan kembali naskah aslinya pada awal 18 Hijriah. Naskah tersebut masih tersimpan di perpustakaan Bilad di Vienna. Bilad ni mungkin bahasa Arab ni, sebenarnya Vlad kot. Perpustakaan Vlad, V-L pula, V-L-A-R-D, wallahu a'lam. Tu cek kat Vienna ada perpustakaan apa? Nanti balik ni cek lah, perpustakaan di Vienna. Okey, cek bahasa Arab dia apa? Bilad, Vienna. Oh betul lah, Bilad tu maksudnya Vienna lah. Sorry, Bilad tu Vienna dalam bahasa Arab. Vienna dalam bahasa Arab, Bilad. Austria tu pernah masuk bawah Islam kan? Austria dan Hungary pernah berada di bawah. Dan Vienna tak salah saya bandar terakhir, kalau bukan Hungary. Vienna dengan Hungary mana lagi jauh? Dan salah saya, negara Islam yang paling jauh ialah Vienna, di utara Eropah. Kerajaan Uthmaniyah yang paling jauh pernah sampai Vienna, dan stop kat situ. Itu yang perang dengan yang siapa tu? Dracula. Kan buku sekarang yang famous Al-Fatih versus Dracula. Dracula tu memang ada sebenarnya, Dracul nama dia. Ini baru penulis ni baru datang Yayasan Taklim dalam 3-4 bulan lepas. Tulis buku Al-Fatih versus
Dracula tu, Muhammad Iman tu kawan saya dalam satu bilik di UAE tu. Dia tulis, dia memang sejarah di UAE tu. Dia tulis buku tu. Memang Lord Dracula tu memang ada, tapi bukanlah yang makan darah tu sebenarnya. Bukan yang makan darah gigit lepas tu jadi apa kan. Itu mitos, tidak betul. Tapi Dracula tu memang zalim, memang kejam. Lepas tu Al-Fatih versus Dracula tu, dia keluar pula bila cerita baru-baru ni, cerita pasal Dracula kan. Dalam 3-4 bulan lepas ada cerita dekat filem di dalam wayang tu, kisah dia Dracula. Dalam kisah tu memang dia cerita pasal Lord Dracula tu, tapi dia cerita dalam keadaan orang tu, Dracula tu yang baik, sedangkan dia tu yang jahat. Sebab ada adik-beradik, seorang adik-beradik dia duduk dalam kerajaan Islam. Lord Dracula ni ada adik dia ni atau abang dia duduk dalam kerajaan Al-Fatih ni, Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih bela dia macam orang Islam, tapi dia tak Islam. Bagi dia ilmu, bagi dia semua dengan harapan boleh melembutkan hati raja-raja dekat Vienna. Tapi tak juga, Dracula tak puas hati. Sebab akhirnya tu yang berlaku peperangan. Akhirnya dia dalam cerita tu kata Islam yang jahat lah, macam biasa lah. Non-fiction, betul. Tapi cara lawan tu Allahu alam lah kalau cerita filem tu kan. Tapi kisah tu kisah benar berdasarkan sejarah. Allahu alam, cerita lain. Okey. Ketika kitab ini dipublikasikan, terdapat perdebatan sengit di Eropah. Mereka memperdebatkannya dalam seminar-seminar tentang ilmu dan agama. Terjemahan kitab ini sudah dicetak 2 kali dalam bahasa Arab, sertakan kedua di Pustaka Darul Qalam, Kuwait. Saya sudah menelaah, kata Syekh Al-Ashqarni, dan mengkaji isi kitab tersebut secara mendalam. Lalu saya mendapatkan sebuah pemikiran yang belum saya dapatkan seorang pun memperhatikan masalah itu, iaitu saya melihat dengan jelas bahawa meskipun kitab ini memiliki asal usul, namun kitab ini telah disusupi oleh tangan jahil orang Islam. Dr. Ashqar sendiri seolah-olah dia rasa kitab ini telah ada orang Islam yang jahil yang dah ubah, sehingga di dalamnya terdapat sesuatu yang bukan bahagian daripada kitab tersebut. Ini pendapat Dr. Ashqar lah, wallahu alam. Sebab ada sarjana-sarjana yang lain kata tak, memang itulah Barnabas itulah yang asalnya, yang tak berubah, tapi orang Kristian tolak apa semua. Memang orang Kristian dia bermusyarat, dia bincang bahawa Barnabas ni bukan daripada kitab Injil yang asal, dia kitab Injil yang telah diubah. Lepas tu dia buang. Lepas tu mana dia orang baca kitab Injil Barnabas dalam gereja doang. Tanya padri Kristian pun dia kata kitab Injil Barnabas tak dipakai. Ada sebagai orang Islam dia kata tengoklah orang Kristian dia buang Injil Barnabas. Ada sebahagian pula Dr. Ashqar ni pula kata tak, memang betul Barnabas ni telah ada orang Islam yang jahil yang pergi adjust kitab tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kata pendapat saya pula, nantaklah mereka ubah ke tak ubah ke, kita pakai Quran dan hadis Nabi SAW. Saya berpendapat demikian bukan kerana adanya komentar-komentar bahasa Arab pada catatan kaki naskah asli kitab yang dapat di Vienna itu. Maksudnya bila dapat naskah asli Al-Barnabas tu, Injil Barnabas tu, ada macam nota kaki orang Arab tulisan bawah tu. Jadi sebenarnya kata yang tak setuju dengan Dr. Ashqar ni, dia kata asal kau tolak? Sebab semata-mata ada Arab-Arab tulis bawah tu ke? Ada tulisan Arab yang bawah tu. Tetapi kerana adanya penyebutan sifat Rasulullah SAW yang berlebihan di dalam Injil Barnabas tersebut, kami percaya bahawa Injil telah mengkhabarkan tentang kedatangan Rasulullah SAW. Namun kami menganggap sejauh-jauhnya jika di kalangan ahli kitab tersebar khurafat-khurafat sebagaimana tersebar di kalangan kaum muslimin setelah diutusnya Rasulullah SAW dan dinisbahkannya kepada beliau, sehingga dalam Injil ini kita mendapati di dalamnya disebutkan bahawa Allah telah menganugerahkan segala sesuatu kepada Rasulnya Muhammad, menciptakan sesuatu kerana beliau. Ni macam Nur Muhammad ni. Jadi Dr. Ashqar kata tak mungkin, ni melampau sangat ni. Ini macam bukan orang Islam punya. Sebab kalau Allah Ta'ala, daripada Allah Ta'ala, takkan Allah Ta'ala cerita benda yang khurafat dan menciptakan beliau sebelum segala sesuatu. Lihat Injil Barnabas muka surat 91, 93 dan 110. Kemudian pada halaman 111 kitab tersebut, ketika menceritakan tentang ucapan Rasulullah SAW disebutkan, wahai Tuhanku, aku ingat bahawa ketika engkau menciptakan aku
aku berkata, sesungguhnya engkau hendak menciptakan alam dunia, syurga, malaikat serta manusia adalah kerana semata-mata kerana kecintaanmu kepadaku, agar mereka mengagungkan engkau dengan sebabku, hamba-Mu. Apa benda ni? Faham ke? Inilah akidah Nur Muhammad. Ya Allah, yang puak-puak sufi ni pegang, sufi yang sesat. Kan kata ustaz ni anti betul sufi. Dia kata puak sufi yang sesat. Habis ada ke sufi yang betul? Tak tahu. Dia kata sufi yang sesat. Puak sufi yang sesat ni dia kata Allah Ta'ala, kalau bukan kerana Muhammad, walaula Muhammad lau ma khalaqtul aflak. Ada satu hadis yang palsu, sepalsu-palsunya. Tak ada lagi yang palsu daripada yang itu. Laulaka ma khalaqtul aflak. Okey? Hadis palsu pun kita hafal. Kalau bukan kerana engkau wahai Muhammad, kami tak ciptakan alam ini. Sedangkan Allah Ta'ala cipta alam ini tak apa? Allah Ta'ala cipta alam ini tak apa? Allah musta'an. Allah Ta'ala cipta alam ini tak apa? Ha? Allah Ta'ala cipta alam untuk apa? Macam nak jawab ni? Masya Allah, nak debat orang Kristian apa semua dalam Facebook. Bukan main debat Allah Ta'ala cipta alam kerana apa pun tak boleh jawab. Allah Ta'ala cipta alam untuk apa? Ha? Tak, menyembah Allah itu manusia. Tak ciptakan manusia untuk menyembah ni. Untuk membantu kita menyembah. Wasakhkhara lakum ma fil ardi jami'an ni. Buka surah Luqman, surah Al-Hajj. Sakhkhara lakum ma fil ardi jami'an. Buka surah Luqman ayat 20. Allah kata apa? Ayat 20 tu surah Luqman. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidakkah kamu lihat, wahai manusia sekalian, alam tarau anna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala sakhara, telah menundukkan. Terjemahan apa? Memudahkan. Terjemahan tu apa? Memudahkan. Terjemahan lain tak? English kata apa? English, terjemahan English, Pemasilah. Ayat 20 surah Luqman. Apa ayat tu? Subject. Meat subject. Ha? Meat subject. Ni subjek tu mana? Ada meat bukan daging. Bukan meat. Ha? Meat. Meat. Aku dah macam meat pula. Allah Ta'ala telah meat subject. Macam tu mana lagi? Maksudnya telah menjadikannya untuk kamu lah. Sakhara, dia kata taskhir. Taskhir ni menundukkan. Itu kalau terjemahan bahasa Melayu ni kadang terapa sikit ni. Annallaha sakhkhara, Allah Ta'ala telah menundukkan bagi kamu ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang di langit dan di bumi. Sakhkhara, menundukkan bagi kamu. Maksudnya Allah Ta'ala jadikan alam ni semua sebagai sarana, bahasa Indonesia ni, sebagai alat untuk kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakhkhara lakum ma fil ardi wa asbagha. Baca ayat tu, wa asbagha, dan telah asbighul wudu. Asbagha apa dia? Ha? Committed.
Completed. Ya, sempurnakan. Betul Nabi kata, Abu Hurairah kata asbighul wudu, sempurnakan wudu, asbighu. Jadi asbagha, dah sempurnakan ni'amahu, nikmatnya, zahiratan, secara zahir dan batinah. Completed and perfected. Naam. Itu asbagha. Jadi apa kesimpulan yang saya nak bawa ni, poin dia apa? Poin ni ialah Allah Ta'ala jadikan alam ni untuk kita menyembah Allah Ta'ala, bukan jadi alam ni kerana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ajaran Nur Muhammad, Sufi yang sesat. Jadi bukan ahli sunnah macam tu. Sebab itulah seolah-olahnya Syekh Ashqar ni dia tak puas hati. Dia kata walaupun sebut Muhammad, tapi cara dia sebut Muhammad tu bukan cara yang betul. Tidak seperti yang akidah Islam buat. Dia entah mana sufi mana kata yang pergi usik Bible ni, pergi ubahnya. Lepas tu, wahai Tuhanku, aku ingat bahawa ketika engkau menciptakan aku berkata, sungguhnya engkau telah menciptakan alam dunia, syurga, malaikat serta manusia adalah semata-mata kerana kecintaanmu kepadaku. Masa bila ni? Agar mereka mengagungkan engkau dengan sebabku. La haula wala quwwata illa billah. Mengagungkan engkau dengan sebabku. Lepas tu mereka ni hulu dalam memuji Nabi Muhammad SAW, hamba-Mu. Pada halaman 31 disebutkan, bersabarlah wahai Muhammad, kerana mulah aku berkehendak menciptakan syurga, dunia dan sejumlah besar makhluk yang akan aku persembahkan kepadamu. Ini juga akidah Sufi. Kemudian pada halaman 266 disebutkan, inilah yang kerananya Allah menciptakan segala sesuatu. Sufi lagi. Dan pada halaman 172 kitab ini disebutkan, inilah dia Muhammad yang demi dirinya Allah menciptakan segala sesuatu. La haula wala quwwata illa billah. Semua pernyataan ini tentu tidak benar, kata Dr. Ashqar, dan bertentangan dengan kebenaran yang kita pegang. Kerana Allah menciptakan manusia, malaikat dan jin tidak lain adalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Biasa kita dengar ayat ni. Dan makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah adalah qalam, pena, sebagaimana disebutkan dalam hadis, awwala ma khalaqallahu al-qalam. Orang pertama yang diciptakan adalah pena, bukan cahaya Muhammad itu. Pernyataan-pernyataan yang mengandung sikap berlebihan ini telah tersebar di kalangan kaum muslimin. Bahkan mereka berargumentasi dengan hadis-hadis yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang dhaif dan maudhu' yang mereka pakai adalah hadis yang menyatakan laulaka lama khalaqtul aflaq. Kalau bukan kerana engkau Muhammad, aku tidak akan menciptakan planet-planet ini. Itu juga hadis yang mengatakan kuntu nabiyyan wa adamu bainal ma'i wat tin. Aku telah menjadi nabi sementara Adam masih berada di antara air dan tanah. Silsilah hadis dhaifah dan maudhu'ah. Begitu pula hadis kuntu awwalan nabiyyin fil khalq wa akhiruhum fil ba'th. Aku adalah nabi yang pertama diciptakan dan paling terakhir dibangkitkan. Dalam kitab Al-Fawaid Al-Majmu'ah fil Ahadithil Mawdu'ah. Baca hadis tu. Kitab-kitab fawaid yang mengumpulkan berkenaan dengan hadis-hadis yang palsu oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Bukan Syekh Albani, Asy-Syaukani yang sebut. Asy-Syaukani sebelum zaman Albani lagi. Begitu juga dengan hadis laqad khalaqtud dunya wa ahlaha li'arifahum karamataka alayya wa manzilataka indi lawalau ka ya Muhammad ma khalaqtud dunya. Sungguh aku menciptakan dunia dan penduduknya agar aku memberitahukan kepada mereka tentang kemuliaan dan kedudukan di sisiku. Seandainya bukan kerana-Mu wahai Muhammad, nescaya aku tidak akan menciptakan dunia. Kitab Tanzihus Syariah Al-Marfu'ah Anil Ahadithid Dha'ifah Wal Mawdu'ah oleh Imam Astaghfirullahaladzim As-Suyuti. Kitab Tanzihus Syariah. Betul saya Tanzihus Syariah Al-Imam As-Suyuti. Sekejap saya cek, pastikan dulu. Kan cakap benda salah kan luar Facebook.
Afwan, bukan Suyuti, Al-Imam Al-Kinnani, Abil Hasan Ali Al-Kinnani. Imam Suyuti lain, satu kitab lain. Al-Kinnani, yes, na'am, Al-Kinnani, sah. Okey. Dalam kitab Barnabas, dalam halaman 2337 juga disebutkan Allah telah menciptakanku dari cahayanya. Dah confirm cahaya Nur Muhammad, dan menciptakan Abu Bakar dari cahayaku. Itu juga akidah. Mana ada Abu Bakar diciptakan daripada air mani lah. Mana daripada cahaya? An-nasu kulluhum min Adam wa Adam min turab. Manusia semua daripada Adam, dan Adam daripada tanah. Kita daripada apa? Min ma'im mahin, amsajin, air yang bercampur. Min ma'in dafiq, air yang terpancut. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib, air mani yang keluar daripada tulang sulbi. Macam mana pula Nabi Abu Bakar tercipta daripada cahaya? Itulah kata Syekh Ashqar ni, Masya Allah, dalam kajian dia kata, tak mungkin ni dari Allah Ta'ala. Tak mungkin pula Allah Ta'ala. Ini geng-geng sufi mana pergi ambil kitab Bible, lepas dia pergi dia pergi ubah. La haula wala quwwata illa billah. Ya, yang jahil, jika anda membandingkan perkataan-perkataan yang saya nukilkan dari Injil Barnabas dengan hadis-hadis lemah dan palsu tersebut, maka anda mengetahui bahawa orang yang masukkan sifat-sifat ini adalah orang yang sudah tersimpan di benaknya hadis-hadis dusta. Masya Allah. Masih banyak sifat yang disebut kepada Rasulullah SAW secara dusta. Sifat itu menyelisihi kebenaran yang kita pegang. Di antaranya pula dalam disebutkan dalam halaman 209, neraka Jahim bergetar melihat kedatangan Rasulullah SAW. Lalu ia terdiam selama beberapa waktu, selama Rasulullah berdiri menyaksikannya. La haula wala quwwata illa billah. Tentu ini menyelisihi Al-Quran yang jelas menyebutkan la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Tidak diringankan azab itu dari mereka, dan mereka berputus asa di dalamnya. Contoh lain daripada perkataan Isa dinukil daripada kitab ini, daripada kitab 92, aku tidak bisa melepas ikatan tali-tali sepatu Rasulullah SAW. Dalam hal 96-90 juga tertera nukilan dari perkataan Isa yang serupa dengan ini. Hal semacam ini tentu amat jauh keluar dari mulut seorang Rasul yang bernama Ulul Azmi. Meskipun demikian, kitab Barnabas ini ternyata juga menggambarkan Rasulullah SAW dengan sifat-sifat yang menghinakan beliau. Pada halaman 108 dalam kitab itu disebutkan bahawa Rasulullah akan datang seperti orang yang kurang akal. La haula wala quwwata illa billah. Dan pada muka 15 ditertera sesungguhnya Allah akan menghilangkan Rasulnya Muhammad pada hari kiamat dari dalam ingatan. Jadi benda ni tak logik ya. Jadi benda ni bukan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, Injil Barnabas boleh pakai tak? Tak boleh pakai juga lah. Lepas tu ulama' kita tak beri perhatian kepada Injil Barnabas. Para ulama' kita, ulama' salaf, tidak memberi perhatian pun kepada Injil Barnabas untuk dikaji-kaji. Okey. Ini banyak sikit lagi berita gembira dalam kitab-kitab suci yang lain pula. Ada tak kitab suci yang lain cerita Nabi Muhammad? Maulana Abdul Haq Qadiyarti menulis buku berbahasa Inggeris dengan judul Muhammad in the World Scriptures. Dalam bukunya itu membuat penelitian perbandingan dengan memanfaatkan pengetahuan tentang bahasa Parsi, India, Ibrani, Arab, beberapa bahasa Eropah. Ia tidak puas dengan mengkaji kitab Taurat dan Injil sahaja, namun memperluas penelitian dalam mengkaji kitab-kitab bahasa Parsi, India, Babylon kuno. Pada sebahagian huraiannya, penulis menyebutkan persamaan yang sebanding dengan yang ada dalam dari dalil seluruh orang yang beragama. Dr. Abdul Haq mengatakan sungguhnya nama Rasul Arab Ahmad itu tertulis dengan lafaz Arab dalam kitab Samavida, yang merupakan salah satu bahagian dari kitab suci Brahmana Hindu. Pada ayat ke-6 dan ke-8 juz yang kedua kitab Samavida ini disebutkan, sungguhnya Ahmad telah menerima isyarat syariat dari Tuhannya. Syariat itu penuh dengan hikmah, darinya cahaya terpancar sebagaimana terpancarnya cahaya dan matahari daripada matahari. Penulis buku tersebut melihat dalam kitab-kitab suci Hindu tentang sifat Nabi Muhammad SAW yang mengandungi arti pujian yang banyak dan reputasi yang tinggi. Di antara nama-nama yang disebutkan dalam bentuk sifatnya itu adalah nama Shushrava yang terdapat dalam kitab Utapat Veda sebenarnya.
Atarpa Vela, Utapat Vela. Demikian juga pula tertulis dalam kitab Zarastura yang masyhur di antara kitab-kitab Majusi. Lalu dia mengutip dari kitab Zain Avesta, sebuah berita tentang seorang utusan yang memiliki sifat rahmatan lil alamin. Itu disebut sebagai Syusyant. Utusan ini akan berhadapan dengan musuhnya yang dalam bahasa Arab Parsi kuno berarti Abu Lahab. Ini semua tafsiran-tafsiran lah. Bagi saya pun taklah memberi, kalau ada sekalipun kita tak beri perhatian sangat lah. Cuma kalau ada, baguslah, alhamdulillah. Jadi kita kata Allah Ta'ala tak jadikan, lihatlah tanda tak ada bukti Nabi Muhammad dalam kitab-kitab yang lain, tak benar. Dan tanda kebenaran Nabi Muhammad SAW ada dalam kitab Al-Quran. Begitu juga kalau kita baca pusat sebelah pula. Begitu juga Abdul Haq Qadiyarti mengutip banyak dari kitab Zoroastrianism yang mengenai tentang dakwah Al-Haq yang dibawa oleh Nabi yang dijanjikan. Kitab Zoroastrianism tersebut juga mengisyaratkan tentang orang-orang Arab Badawi. Sebagai teks paragraf dalam diterjemahkan dalam bahasa Inggeris yang artinya tekstual adalah seperti berikut. Tuan-tuan bacalah sendiri. Saya tak nak baca lah, malas. Okey, tuan baca sendiri. Okey. Lepas ni barulah kita baca apa yang dalam hadis-hadis Nabi SAW dan apa yang disebutkan oleh ulama Islam yang asalnya agama Kristian yang Yahudi. Sedap sikit baca. Daripada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang ada dalam kitab-kitab mereka, seperti Abdullah bin Salam, seperti Ka'ab al-Ahbar, seperti Abu Salamah yang pernah pergi kat negara Kristian, dan juga apa kat sini kita sebut, itulah nanti kita akan tengok nanti bi'idhnillahi ta'ala, seperti Ka'ab dan lain. InsyaAllah dalam kuliah akan datang kita tengok cerita Nabi Muhammad SAW dalam Taurat yang diceritakan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Okay, insyaAllah. Barakallahu fiikum. Ada soalan? Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.